Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan kita punya perbahasan pada pagi ini ialah pada isu yang ke-8 ataupun perkara yang ke-8. Isu atau perkara yang ke-8 ni ialah menjadikan mimpi sebagai hujah dalam sesuatu perkara. Isu ni antara isu yang menjadi polemik sepanjang masa dalam kalangan masyarakat Islam. Kerana daripada isu mimpi ni banyaklah keluar daripadanya kecelaruan-kecelaruan. Keluar daripadanya penyelewengan demi penyelewengan. Dan kalau kita tengok kebanyakan kelompok yang menyeleweng, ajaran-ajaran sesat memang masyhur menggunakan kaedah mimpi untuk menjustifikasikan apa yang diorang bawa, untuk melariskan apa saja dakwah yang dibawa menggunakan hujah mimpi ini. Dalam pendahuluan, penulis hafizahullah ta'ala dia sebut beberapa perkara. Kalau kita tengok dalam pendahuluan, dia sebut secara umum kedudukan mimpi dalam Islam. Tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata mimpi adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia, tak dapat dinafikan. Memang ianya benda yang dekat dengan kita. Ada yang menganggap mimpi itu hanyalah permainan tidur, dan di sana ada juga yang menganggap mimpi itu petanda baik dan buruk untuk meneruskan kelangsungan hidup. Maknanya nak buat urusan dalam hidup ni, mimpi dijadikan sebagai satu indikator, kaya ukur untuk buat sesuatu. Ramai orang yang cuba bercakap tentang hakikat mimpi, termasuk daripada golongan yang bukan Islam. Maknanya isu mimpi ni bukan hanya famous, masyhur dalam kalangan orang Islam sebagai ancaman ataupun sebagai benda yang ada diterima dalam agama, disebut dalam Al-Quran, tapi golongan yang bukan Islam pun cuba merungkai tentang hubung kait kehidupan kita ni dengan mimpi. Okay. Apa yang disebutkan mereka kadang-kadang tu benda yang luar daripada kemampuan akal. Bahkan dia pergi pada benda yang dah tak masuk akal lagi. Bahkan lebih dahsyat, dia masuk kepada perkara-perkara mungkar. Kerana satu perasaan yang terlalu mendalam untuk menyelami benda yang tak dapat ditangkap oleh panca indera dan akal fikiran manusia. Sebab mimpi ni dia tak boleh tarik masuk, letak dalam satu tempat untuk dikaji. Nak ambil mimpi tu letak dalam satu makmal, tengok kaji. Benda ni tak boleh. Tidak ada alat yang mampu membuat ukuran secara tepat. Lepas pada tu penulis dia ada datangkan beberapa pandangan daripada ulama kontemporari. Antaranya ialah Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Dia ada tulis satu risalah
iaitu risalah yang bertajuk Jaulah fi Riyadil Ulama. Ini antara buku-buku beliau, kitab-kitab beliau, yang mana kitab ni dia lebih kepada bahas benda-benda yang berkait dalam hidup. Dia bukan kitab yang bersifat nak bahas satu topik dalam agama. Bukanlah ni kitab fiqh, bukan juga ni kitab hadis, tapi ia benda-benda yang isu yang berputar, berlegar di kalangan manusia. Okay. Dia sebut sini, dia kata kebanyakan masyarakat hari ini menolak mimpi dengan menganggap mimpi itu tidak lebih daripada kesan yang terdapat dalam fikiran manusia ketika berada dalam keadaan sedar. Maknanya mimpi yang kita alami ni ianya ialah datang daripada perbuatan, kelakuan kita waktu kita sedar. Waktu kita sedar, kita ada emosi dalaman yang dibawa waktu kita buat sesuatu. Kita suka ke, kita tak suka ke benda tu, benda yang kita buat di siang hari tu. Waktu kita tidur malam, kita mimpi, mimpi tu dia ekspreskan emosi yang tersimpan waktu tengah buat, waktu sedar. Ini pandangan sebahagian orang berkaitan dengan mimpi. Dikala itu, seseorang akan memperolehi dalam tidurnya sesuatu yang tidak diperolehi di waktu sedarnya. Ini antara benda yang disebut dalam buku ni. Okay. Tidak dinafikan sebahagian besar mimpi tidak lebih daripada kesan pembicaraan yang berlaku dalam jiwa manusia ataupun lintasan-lintasan hati yang berlaku waktu sedar. Kita tidak ucapkan, kita tidak keluarkan lintasan tu, tapi dia ada waktu kita sedar. Waktu mimpi tu kita berurusan dengan lintasan-lintasan hati yang dah kita lalui pada siang tadi. Itu pandangan yang dibawa sini. Okay. Jadi kalau kita tengok, itu sebahagian pandangan-pandangan. Itu sebahagian daripada pengalaman-pengalaman orang dalam menjelaskan mimpi dan kesannya dalam kehidupan. Yang pasti kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala datangkan kisah-kisah hubung kait mimpi dengan kehidupan. Antaranya ialah surah Yusuf. Banyak sekali dalam surah Yusuf tu part-part berkenaan dengan mimpi orang. Sama ada mimpi Nabi Yusuf, mimpi orang terdekat, mimpi pemerintah yang Nabi Yusuf berada di bawah kekuasaannya, ataupun mimpi orang-orang yang berkeliling dengan dia, termasuklah sewaktu dia berada dalam penjara, mengikut apa yang ada dalam surah Yusuf tu sendiri. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut bagaimana Allah Ta'ala telah ajarkan kepada Nabi Yusuf ni takwil mimpi. Cuma umumnya kita boleh tengok dan kita boleh lihat, berdasarkan apa yang Quran sebut, berdasarkan apa yang berada dalam banyak nas, sama ada nas daripada Quran ataupun nas daripada hadis, mimpi ni ada beberapa kategori dia. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Nanti kita akan tengok hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentangnya. Cuma ilmu untuk interpret, ilmu untuk mentadbir mimpi, ini tidak ada pada semua orang, melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala beri secara khusus, iaitu para Nabi. Sebab mengetahui maksud sebenar daripada mimpi itu ialah termasuk pada benda gaib. Dan orang yang datang kemudian selepas pada Nabi Yusuf, selepas daripada habisnya Nabi-Nabi dan Rasul ni, kebanyakan ketika mana mereka menafsirkan mimpi, sama ada dia tafsir berdasarkan pengalaman. Dia tengok corak mimpi orang, dia buat kajian, okey, mimpi yang macam ni kebiasaannya macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua ialah takbir tu dibuat kerana ada tuntutan daripada ilmu-ilmu yang tak betul, daripada sihir, daripada hubung kait dia dengan jin mana-mana, sehingga dia boleh memberi tafsiran mimpi yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Cuma nak katanya mimpi ni memang ada disebut dalam agama. Dia bukan benda yang kita boleh tolak 100%. Dia ada, dan Quran cerita ada seorang Nabi yang kuat hubung kait dia dengan mimpi ni. Cuma dia hanya beredar setakat Nabi itu saja. Sebab tu kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam kedua-dua kitab sahih ni, kitab yang himpun hadis-hadis ni, dia ada satu bab bahagian dalam kitab tu
iaitu Kitabut Ta'bir ataupun sebahagian nama Kitabur Ru'ya. Bab bahagian tentang takbir mimpi ataupun bab bahagian tentang mimpi-mimpi, macam dalam Sahih Muslim, macam dalam Sahih Bukhari. Ini ada. Okay. Dan para ulama sendiri membahas berbagai-bagai pandangan dalam bab mimpi ini. Cuma Imam Muslim dan Imam Bukhari, dia ada satu bab dalam Sahih Bukhari. Dan kita tahu terutamanya Imam Bukhari ini, waktu dia datangkan hadis-hadis berkaitan mimpi itu, dia bukan hanya bertindak sebagai pengumpul hadis, tapi dia juga bertindak sebagai orang yang nak beritahu apa yang dia nak sampaikan melalui susunan-susunan hadis itu. Sebab kita tahu antara keunikan Sahih Bukhari ini ialah susunan bab dia. Dan susunan bab itu ialah ibarat satu maksud daripada penulis, tapi dia persembahkan dalam bentuk yang tidak secara langsung. Maknanya dia susun bab ni pertama ada hubung kait dengan bab sebelum, bab selepas. Bab besar dengan bab kecil. Ini keunikan Sahih Bukhari. Sebab tu kita akan tengok ada para ulama yang buat kajian hanya kaji tajuk Sahih Bukhari, tak kaji hadis, hanya kaji tajuk. Cuma umumnya kita kena tahu mimpi ni ada. Mimpi betul pun ada, mimpi karut pun ada. Dan mimpi betul ni dia ada petanda-petanda dia dan ada cara yang khusus untuk berinteraksi dengan dia. Cuma umumnya mimpi ni kita kena tahu dia bukan satu benda yang boleh dijadikan sebagai kayu ukur yang pasti, tak boleh. Melainkan orang yang berinteraksi dengan mimpi itu ialah orang yang ada hubung kait kuat dengan Tuhan, iaitu Nabi. Dia ada jawapan yang konkret, macam Nabi Yusuf lah. Waktu dia jumpa orang-orang, waktu dia sendiri mimpi, dia dapat ilham tu, dia dapat ilmu tu sebagai mukjizat daripada Allah Azza wa Jal, sehingga dia dapat tahu apa maksud daripada mimpi tu. Okay. Lepas pada pendahuluan, kita tengok pembahagian mimpi yang disebut oleh penulis. Dia kata mimpi dibahagikan pada 3 bahagian berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, iaitu hadis Nabi bersabda, Nabi kata innar ru'ya salasun, sesungguhnya mimpi itu ada 3 bentuk. Minha ahawilu minasyaitan, yang pertama mimpi itu ialah permainan syaitan. Liyahzuna biha ibna Adam, mimpi itu datang pada syaitan. Syaitan masukkan rasa duka cita, rasa sedih kepada anak Adam. Wa minha ma yahummu bihi ar-rajulu fi yaqadhatihi, dan yang kedua kata Nabi, mimpi itu ialah perkara yang menimbulkan ataupun perkara yang dilihat waktu dia sedar sebelum dia tidur. Dia bawa waktu dia sedar tu, dia dah duduk dalam satu peristiwa, dalam satu keadaan. Keadaan tu dia fikir sampai ke bawah dalam mimpi dia. Okay. Wa minha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dan yang ketiga kata Nabi, ianya adalah mimpi seperti mana mimpi-mimpi yang berlaku pada para nabi. Dan Nabi kata ianya ialah 46, satu cabang daripada 46 cabang kenabian. Maknanya mimpi yang betul boleh berlaku pada orang lain selain pada Nabi. Cuma ianya sukar untuk dipastikan. Dan sifat orang-orang yang dapat mimpi yang baik ni pun, dia bukan jenis kalut nak cerita ke orang mimpi dia. Dia simpan. Sebab dia tahu kesan daripada mimpi itu. Sebab kalau betul terjadi, okeylah. Kalau tak betul, siapa yang nak tanggung pergerakan, tindakan yang berlaku hanya kerana berdasarkan mimpi. Sebab tu kalau tengok negara kita ni pun dapat juga serangan-serangan ataupun dapat juga kesan-kesan daripada orang yang banyak mimpi ni. Yang paling terdekat kalau kita tengok, sekitar tahun 2000, tahun lepas 2021, ada satu gerakan, nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. Dah taubat dah pun, dah ambil tindakan dah pun. Okay. Cuma kerana dia punya keyakinan, dia rasa mimpi dia tu dia boleh buat connection dengan Allah Ta'ala, boleh berhubung dengan malaikat,
boleh berhubung dengan para nabi dan rasul, sebab yang bawa idea ni ialah seorang perempuan, Masyitah bin apa saya tak pastilah, binti apa saya tak pasti. Cuma dia yang bawa idea dan pengikut dia ramai. Termasuklah perleh ada sebahagian orang yang minat dengan idea dia. Dan yang minat tu daripada kalangan profesional pun. Okey. Sebab apa? Sebab gerak-geri mimpi dia tu dia hubung kaitkan dengan apa yang berlaku. Okey. Cuma kalau tengok mimpi tu berlaku waktu COVID melanda dalam keadaan yang ganas. Waktu tu kita kena duduk rumah, tak boleh keluar. Waktu orang stres, mimpi macam-macam. Ini benda yang kita kena tahulah. Okay. Waktu yang solat jarak-jarak lagi. Waktu yang tak boleh rentas daerah. Bahkan yang lebih teruk lagi, waktu yang tak boleh keluar melebihi pada radius 10 km. Waktu tu orang stres, duduk rumah. Dia tak biasa duduk rumah, dia kena duduk rumah. Sebab itu arahan. Waktu tu mimpi datang macam-macam, kacau. Dalam mimpi itulah dia jumpa ini, dia dapat arahan pada ni. Sebab tu kita akan tengok yang sesat, idea-idea yang menunjukkan orang tu stres banyak berlaku pada waktu tu. Ini normal. Ini normal bagi mana-mana manusia, mana-mana keadaan pun. Sebab tu kita tengok orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit, orang yang ditahan diuat, sakit-sakit yang kronik, sakit-sakit yang perlukan kepada perhatian ahli perubatan yang khusus. Antara benda yang dia akan lalui waktu dia duduk dalam wad ni ialah mimpi buruk yang berterusan. Mimpi buruk yang berterusan. Dia rasa dia kena kacau. Dia rasa benda-benda buruk nak datang menimpa dia. Sebab apa? Dari segi penjelasan saintifiknya, orang yang sakit, orang yang tertahan kebebasannya, waktu dia tidur, ada hormon dalam badan dia yang tak stabil. Hormon tu akan menghasilkan mimpi yang berbagai-bagai. Otak belakang ni akan berimajinasi dengan macam-macam imajinasi. Itu ialah benda yang kita nak tahu. Sebab tu kita akan tengok, bahkan ada kajian khusus pun di sisi perubatan, orang yang ditahan di wad daripada katil pertama sampai katil terakhir, kebanyakannya mimpi buruk. Dia keluar pada wad, dia segar, dia elok, tak ada mimpi tu, hilang macam tu je. Sebab waktu dia ditahan tu, hormon dia tak stabil. Boleh jadi dia betul sakit ataupun dia stres kerana diarah dengan berbagai-bagai arahan. Kebiasaan yang dia boleh buat, dia tak boleh buat. Sebelum dia masuk hospital, dia nak makan apa, dia boleh bedal je apa. Masuk hospital dia kena tahan. Makanan tak sedap, doktor kata tak boleh makan ni, tak boleh gula banyak. Dia stres. Waktu dia stres tu dia mimpi macam-macam. Ini berlaku. Termasuklah yang dalam perjalanan mimpi terakhir itu, waktu tak boleh keluar negara, tak boleh keluar daerah, tak boleh keluar negeri mana-mana, yang kaki suka berjalan, tiba-tiba tak boleh berjalan. Akhirnya dia terbayang benda yang macam tu. Sebab tu ada satu kisah, kata apa, yang dia bukanlah hadis ke bukan, orang kata apa, athar sahabat ke bukan. Ada satu orang tokoh di Mesir, nama dia Syekh Muhammad Hassan. Syekh Muhammad Hassan dia cerita dalam satu rancangan TV di Mesir ni, tentang orang tanya kepada satu orang alim, macam mana nak mimpi jumpa Nabi. Dia ni tok guru lah, dia ni satu orang alim yang mengajar macam-macam ilmu. Datang anak murid tanya, nak mimpi jumpa Nabi macam mana? Jadi tok guru ni kata, macam ni, kalau kamu nak belajar macam mana mimpi jumpa Nabi, malam ni aku jemput kamu semua makan malam rumah aku. Jadi seronok anak murid. Dah dapat ilmu, dapat makan pula. Okay. Cuma akal tok guru ni lebih sikit. Dia beritahu siap-siap pada tukang masak ataupun isteri dia, makanan malam ni bubuh garam banyak, lepas tu jangan hidang air pun. Jangan bagi air, bagi makan je. Jadi anak murid datang. Anak murid datang, dia pun kata makan. Makan, dah habis dah makanan tu. Anak murid tanya, macam mana kita nak mimpi jumpa Nabi? Kata tok guru tu, ni ada satu lagi makanan ni. Makanan yang kedua ni, busingan kedua ni pun masin juga. Makan dulu. Makan kenyang. Cuma ada satu perasaan tak lepas, dahaga. Lepas tu anak murid tanya, air tak ada? Tok guru kata tidur dulu. Air datang kemudian.
Tak suruh balik rumah, suruh tidur kat rumah dia. Okey. Akhirnya anak murid tu tidur. Tidur dalam keadaan dahaga. Dalam kepala ni duk nampak air. Dia tidur, dekat-dekat subuh dia bangkit. Dia bangkit, Tok Guru tanya, mimpi apa? Mimpi tengok langit, awan hitam berkumpul, hujan turun. Lepas pada tu nampak sungai yang deras mengalir. Lepas pada tu nampak laut yang luas bergelora. Semua air dalam mimpi dia tu. Jadi Tok Guru kata, sebab apa kamu nampak semua benda tu? Sebab kamu dahaga. Kepala tu duk fikir air. Bila nak dapat air? Okay. Jadi Tok Guru tu kata, kalau nak mimpi jumpa Nabi, kena banyak buat benda yang mendekatkan diri pada Nabi. Ikut sunnah. Tak ada amalan-amalan khusus. Tak ada lah dia bagi selawat khusus ke. Tak ada juga dia bagi kaifiat solat-solat khusus. Dia kata lazimi sunnah Nabi, orang yang dekat hubung kait dia, yang mengikat diri dia dengan Nabi, yang membentuk rantaian hidup dia dengan Nabi, maka dia akan dapat. Dan ia ialah sebuah kurniaan. Ianya ialah bukan satu ilmu yang boleh dituntut, tapi ia kurniaan. Sebab tu mimpi jumpa Nabi bukan benda yang tidak ada. Dia ada. Cuma yang jadi problem, mimpi jumpa Nabi itu dijadikan sebagai alat, benteng untuk clarify benda baru yang nak diperkenalkan pada orang. Benda baru tu ialah amalan-amalan tertentu. Yang tu yang problem. Yang tu kita akan bahas pada isu yang ke-9. Cuma nak katanya ialah mimpi ni dia bergantung kepada apa yang kita fikir. Itu yang paling banyak. Adapun mimpi-mimpi yang merupakan mubasyirat, berita gembira daripada Tuhan ni, dia berlaku pada orang-orang yang khusus. Tak dinafikan. Dia boleh berlaku. Sebab tu mimpi jumpa Nabi ni dia berkait dengan kesalehan orang tu, hubung kait orang tu. Dan boleh jadi juga mimpi jumpa dengan Nabi ni pun berlaku pada orang-orang yang non-Muslim. Ada orang yang masuk Islam, dia kafir, dia masuk Islam hanya kerana mimpi tengok Nabi dalam mimpi dia. Dia masuk Islam melalui cara tu pun ada. Ataupun orang-orang yang biasa, orang-orang umum yang taklah ahli ibadat sangat dan tak juga ahli ilmu sangat. Cuma nak katanya mimpi jumpa Nabi ni dia boleh berlaku. Cuma yang jadi problemnya bila mana mimpi tu digembar-gemburkan. Dan mimpi-mimpi yang baik ni, ianya ialah satu benda yang bergantung pada orang. Cuma yang menjadi kebaikan ataupun yang biasanya Nabi suruh kita buat ialah mimpi apa pun jangan kalut nak cerita ke orang, jangan kalut nak sebar ke orang. Okey, kita tengok lagi apa yang dia sebut dalam bahagian mimpi ni. Dia kata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah, "War-ru'ya thalathun, al-hasanatu bushra min Allah, war-ru'ya yuhaddithu ar-rajulu biha nafsahu, war-ru'ya tahzinun minasyaitan." Kata Nabi, mimpi ada 3, kebaikan sebagai berita gembira daripada Allah. Allah Ta'ala jadikan dalam mimpi dia tu berita gembira. Macam mimpi Nabi Yusuf. Bila mana Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf, dia kata, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara." Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang. Ahada asyara kaukaba. Wasyamsa, matahari, wal qamara, dan juga bulan, ra'aituhum li sajidin. Aku tengok semua tu 11, 12, 13. 11 bintang, yang ke-12 ialah matahari, yang ke-13 ialah bulan. Sujud pada aku. Macam mana bulan bintang sujud, macam mana planet sujud? Yang tengok dia seorang je. Cuma dia kata dalam mimpi tu aku tengok kesemua ni 13 benda ni sujud. Apa respon ayah dia? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anak, jangan cerita mimpi ni pada orang lain. Maknanya jangan sebar pada orang. Sebab kebimbangan Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf, takut mimpi itu akan menimbulkan rasa hasad, iri hati adik-beradik dia, ataupun mengundang berbagai-bagai benda-benda yang tak boleh nak agak apa nak berlaku. Cuma tabiat orang yang mimpi baik ni, dia bukan jenis suka heboh pada orang. Termasuk juga orang yang mimpi jumpa Nabi ni pun, dia tak akan heboh pada orang. Kalau dia nak cerita pun,
dia akan letakkan dawabit, garis panduan yang sangat ketat. Macam mana benda ni dan perbahasan mengenai dengan isu ni. Dia bukan buka sebuka-bukanya sehingga berlakunya penyelewengan dan silap faham. Jadi ini benda dan perkara yang kita kena tahu. Okey. Cuma hidup berpijak di bumi yang nyata. Ini benda yang kita kena tahu. Kalau hidup banyak mimpi, maknanya apa? Kuat khayal, kuat tidur lah. Mimpi banyak, dalil pada tidur banyak. Okey. Jadi itu benda yang kita nak tahu. Ada orang dia menguruskan hidup dia dengan bergantung pada mimpi. Memang ada bangsa di dunia ni yang hidup macam tu pun. Nak buat apa-apa je dia akan tengok pada mimpi tertentu. Tapi itu semua hanyalah satu cara hidup yang tidak berpasak kepada realiti. Apa-apa pun urusan hidup atas dunia ni berbalik kepada realiti. Yang kita tahu Tuhan sebut wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu ialah waktu rehat kamu. Tapi dalam tidur itu adanya mimpi. Mimpi itu ada orang yang obses menjadikan ianya sebagai penanda kepada apa-apa urusan dalam hidup. Tapi yang pasti agama iktiraf mimpi itu ada, tapi dia tak suruhlah kita ni terlibat dengan mimpi itu sehingga kita telah ambil masa yang banyak untuk bergelumang pada isu-isu yang tak jelas ni. Jadi nak sebut pada kita bahawa mimpi itu ada. Macam mana Nabi sebut, Nabi kata ada mimpi yang baik pada Allah, ada mimpi-mimpi yang merupakan bisikan orang tu ataupun kesan waktu dia sedar, dia bawa sampai ke dalam tidur, yang dipanggil sebagai adghasu ahlam. Dan juga mimpi yang memang datang daripada bisikan syaitan. Tak dinafikan. Antara tokoh besar ialah Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin. Ada orang kata dia tulis kitab tafsir mimpi, tapi yang sahih dia tak tulis. Cuma dia ni antara tokoh yang memang banyak bergiat dalam bab tafsir mimpi ni. Tapi dia tak ada tulis tafsir ahlam, dia tak tulis. Tafsir mimpi dia tak tulis. Okay. Cuma dia banyak buat, orang kata apa? Tafsiran-tafsiran. Cuma kalau kita nak tengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi sendiri ni pernah juga takbir mimpi. Sebab tu pagi-pagi lepas subuh, kebanyakan hadis kita baca, sebelum Nabi bercakap, Nabi akan tanya, man ra'a minkum ru'ya, siapa semalam mimpi? Sebab apa Nabi tanya benda tu hari-hari lepas salat subuh? Sebab masyarakat Arab jahiliah menjadikan mimpi sebagai kayu ukur untuk menguruskan kehidupan. Dan dia orang telah buat takbir ikut suka hati bila mana dia orang mimpi. Jadi Nabi ni akan perbetulkan mimpi-mimpi kalau ada daripada kalangan sahabat yang mimpi. Kalau tak, Nabi akan cerita mimpi Nabi yang bersifat wahyu. Antaranya ialah dalam satu hadis yang panjang riwayat Muslim, mimpi Nabi, Nabi diperjalankan oleh dua orang malaikat untuk tengok azab kubur bagi umat Nabi. Nabi tengok ada orang pecahkan kepala, Nabi tengok orang berenang dalam lautan darah, Nabi tengok ada lelaki perempuan dibakar dalam tanur. Tanur ni dapur bawah tanah yang orang guna sebagai tempat untuk bakar roti. Tanur ni tempayan macam tu lah. Cuma saya tak nak cerita hadis tu panjang. Sampailah Nabi tengok dalam mimpi Nabi tu, Nabi pergi satu tempat, tempat tu di luar tempat tu ada Nabi Ibrahim, tinggi orangnya. Di sisi Nabi Ibrahim tu ada anak-anak kecil. Anak-anak tu ialah anak-anak yang orang Islam dan juga orang bukan Islam yang mati sebelum balik, maknanya yang mati waktu kandungan awal tapi dah ada roh, ataupun yang mati sebelum usia balik lah, maknanya sebelum usia 8, 9, 10, 11 yang tu lah. Okay. Jadi dia dijaga oleh Nabi Ibrahim dan sehingga Nabi masuk dalam satu pokok. Pokok tu merupakan desain rumah Nabi dalam syurga. Itu mimpi Nabi. Nabi cerita. Itu mimpi Nabi. Nabi cerita. Maknanya kalau tak ada orang mimpi, Nabi akan cerita mimpi Nabi. Kalaulah Nabi ada mimpi, tapi bukanlah hari-hari Nabi cerita mimpi Nabi. Maknanya bukanlah jenis mimpi tiap-tiap hari. Yang di problem ni bila mana ada satu kelompok yang suka hikayat mimpi guru dia, hari-hari ada mimpi. Itu antara benda-benda yang kemungkinan besar ada unsur penyelewengan. Kita tak katalah semuanya karut, tapi kemungkinan besar. Sebab tu kalau tengok dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim ni dia senaraikan mimpi-mimpi. Antaranya ada sebahagian sahabat bermimpi minum sesuatu, minum susu. Dan ada satu hadis tu Nabi tengok dalam mimpi Nabi tu, Nabi minum susu daripada
kambing ataupun lembu kalau saya tak silap. Okey. Susu tu Nabi minum. Bila mana Nabi minum, keluar susu tu daripada celah-celah jari Nabi ataupun celah-celah jari kaki. Daripada celah-celah tu ditadah susu tu ataupun diminum pula oleh Umar Al-Khattab. Dalam mimpi tu Nabi tengok. Apa maksud dia? Nabi takbirkan mimpi tu pada para sahabat. Nabi kata orang yang mimpi dia minum susu, maksudnya Allah Ta'ala akan beri pada dia ilmu yang berbagai-bagai. Maknanya yang memiliki ilmu yang paling banyak, paling kemah ialah Nabi. Dan yang menanggung ilmu seterusnya selepas pada Nabi ni ialah Umar Al-Khattab. Hadis ni Syiah tak akan angkat hadis ni. Sebab dalam hadis ni ada unsur mengangkat Umar lebih sikit. Sebab sisa tu diambil oleh Umar Al-Khattab. Sebahagian para ulama mengatakan kalau satu orang tu dia mimpi minum susu binatang yang halal, unta ke, kambing ke, lembu ke, 3 binatang ni lah yang ada susu dan dianya halal, dihulurkan pada kita, kita pun minum, itu ialah isyarat kepada orang tu akan dilimpahkan dengan ilmu yang banyak. Kalau kita mimpi macam tu lah. Tapi kalau kita mimpi orang ulur pada kita susu tu susu dah seledi beli dekat pasar raya, letak dalam gelas kita minum, itu boleh jadi sebab teringin nak minum susu tu tapi tak boleh minum sampai tertidur, ataupun waktu sedar tadi dah ada minum dah pun. Okay. Cuma para ulama sebut kalaulah kita tu mimpi diulur pada kita susu binatang yang haram dimakan, tiba-tiba orang ulur susu harimau bagi, itu petanda dia boleh ilmu, tapi ilmu dia ilmu yang jenis kacau bilau. Dapat tak? Datang hikayat pelik-pelik yang macam tu. Cuma nak katanya ini ialah sebahagian takbir mimpi. Dan sebahagian para ulama menyebutkan kalau satu orang tu dia mimpi jumpa Nabi, Nabi masuk dalam mimpi dia, Nabi boleh berinteraksi dengan dia dengan bahasa selain bahasa Arab. Dengan bahasa selain bahasa Arab. Boleh jadi tak mimpi itu betul? Ya, boleh jadi mimpi itu betul juga. Dengan syarat, aku kata apa, rupa paras Nabi itu sama macam apa yang disebut dalam hadis-hadis. Ada persamaan yang agak ketara. Walaupun Nabi datang tu dia bercakap dengan bahasa daerah kita, dia tak bercakap dengan bahasa Arab. Yang pasti memang kita tahu Nabi ni dia bercakap bahasa Arab. Dia tak bercakap waktu dia hidup dengan bahasa lain. Cuma masuk dalam mimpi, dia alam yang lain. Dia bukan lagi alam realiti. Sebab tu para ulama sebut ianya ialah alam misal. Ada satu orang tokoh besar di India, Allah Ta'ala uji dia kena penyakit kulit yang teruk, penyakit kulit yang sukar diubati oleh pakar-pakar perubatan. Jadi dia banyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla, bertawakal supaya Allah Ta'ala beri pada dia kesembuhan daripada penyakit. Sehinggalah datangnya kesembuhan melalui satu mimpi. Mimpi tu mimpi Nabi datang. Dia ni ulama besar, tokoh. Daripada mimpi tu dia tulis pula kitab berkenaan dengan garis panduan mimpi jumpa Nabi dan golongan yang melakukan penyelewengan daripada mimpi jumpa Nabi. Cuma nak cerita yang dia mimpi dulu. Dia mimpi, dia tengok Nabi datang. Sebab dia ni tokoh besar, dia orang yang ada ilmu, dia tahu okey ni rupa paras macam ni Nabi. Nabi pergi dekat satu papan. Papan tu macam papan hitam ataupun papan putih, whiteboard. Nabi ambil satu benda yang boleh tulis, pen ke apa. Nabi tulis satu perkataan. Perkataan tu berbunyi Loki. Loki ialah labu air dalam bahasa Urdu. Pertama dalam mimpi tu Nabi menulis. Kita baca sirah Nabi, Nabi tak reti menulis. Yang kedua, Nabi tulis bukan bahasa Arab, tulis Urdu pula. Dia cari, dia dapatkan pandangan para ulama yang lain, betul atau tidak. Mimpi itu betul. Mimpi itu betul. Jadi dia pun dapatkan labu air, dia makan. Daripada dia makan labu air itu, dia hilang sakit kulit dia. Okay. Tapi dia taklah kata orang yang nak baik sakit kulit, amallah labu air. Tak. Khusus untuk dia lah.
Dia tak kempen untuk orang lain. Dia tak buat produk pula lepas pada tu. Tak. Sebab dia tahu, orang yang ada ilmu dia tahu. Yang ni adalah khususiah untuk dia sahaja. Sebab dalam mimpi tu dia tak bawa amalan. Dia hanya bawa petanda. Okay. Cuma dia memerlukan garis panduan yang sangat banyak lah untuk dalam bab ni. Dan kebiasaannya orang-orang yang mimpi ni dia agak sukar untuk cerita benda-benda seperti itu. Sebab tu kalau tengok antara keburukan mimpi ni, ianya boleh menyebabkan berlakunya tumpah darah, berlakunya pembunuhan hanya kerana alasan mimpi. Sebab tu pernah berlaku pada satu zaman khalifah, nama dia Khalifah Al-Mahdi. Bukan Al-Mahdi Imam Mahdi akan datang ni. Dalam satu dinasti tu, dalam fasa Abbasiyah ke Umayyah ke, saya tak pasti. Cuma dalam buku ni dia sebut satu khalifah nama dia Al-Mahdi. Khalifah ni dia pernah mimpi. Mimpi tu mengarahkan kepada dia untuk bunuh satu orang, iaitu bunuh satu orang yang bernama Syarik bin Abdullah Al-Qadi. Khalifah Al-Mahdi ni panggil dia. Waktu Syarik tu duduk dekat dengan dia, dia pun tiba-tiba rasa takut, gemetar. Sebab dia tengok khalifah tu tarik dia dan ambil pedang. Pedang tu dah dikeluarkan siap-siap daripada sarung. Dia pun tanya, nak buat apa khalifah? Dia kata, aku nak bunuh kamu. Sebab kalau aku tak bunuh, aku kena bunuh. Dalam mimpi tu kata, kalau aku tak bunuh kamu, aku kena bunuh. Lalu dia pun berhujah. Syarik kata, tak boleh jadikan mimpi sebagai hujah. Tak boleh berpada dengan mimpi, lalu kita pun buat. Tak boleh. Ini bukan cara berinteraksi ataupun cara. Mungkin kerana ada rasa tak puas hati, terbawa-bawa sehingga dapat mimpi macam tu. Dapat mimpi yang macam tu. Banyak lagi lah isu-isu lain. Antaranya mempertikaikan perawi hanya kerana mimpi, memperdaya orang kerana mimpi. Nanti kita akan sebut pada kali akan datang. Cuma nak sebutnya ialah mimpi-mimpi ni kalau tidak dibuat garis panduan, kalau tidak dipelajari garis panduannya, maka akan berlaku macam-macam. Cuma saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan, antara kesan besar mimpi ialah beredarnya cerita karut. Kalau tuan-tuan ingat dulu, zaman-zaman dulu 10-15 tahun yang lepas, waktu tu pun saya masih lagi sekolah rendah lagi, ada satu surat berantai yang mana surat tu dikatakan mimpi satu orang yang menjaga makam Nabi, nama dia Syekh Ahmad. Dalam mimpi tu Nabi bagi pesan dan Nabi bagi wasiat. Syekh Ahmad tu tulis, Nabi kata sebarkan kepada 30 orang. Kalau tak sebar akan dapat malapetaka sekian-sekian. Dulu, zaman sebelum ada WhatsApp apa semua ni, orang pakai photostat. Saya ingat saya dapat surat tu daripada cikgu yang mengajar. Dia takut kena azab. Dia bagi dekat anak murid dalam kelas 30 keping photostat. Dia percaya surat berantai tu. Bila mana zaman moden sikit, dia tak suruh edar melalui kertas ni. Dia suruh hantar mesej kepada 30 orang. SMS. Zaman dulu. Tapi benda tu telah dijawab oleh fatwa Arab Saudi sendiri. Keluarga Syekh Ahmad pun menafikan. Cuma nak katanya, ianya antara mesej dan surat berantai yang paling lama bertahan atas dasar mimpi. Paling lama bertahan. Kalau kita ingatlah dulu-dulu 10-15 tahun yang lepas, sehingga memenuhi beberapa majalah-majalah terkenal, antaranya Mastika lah pada waktu tu. Maknanya cerita tentang mimpi satu orang yang jaga makam Nabi, keburukan akan menimpa kaum ni, sekian-sekian umat akhir zaman macam ni. Nabi pesan, kalau kita belajar kita akan tengok penggunaan bahasa Arab dalam wasiat tu ialah bahasa pasar yang mustahil Nabi bercakap macam tu. Mustahil Nabi ni dia bercakap seperti itu. Okay. Cuma nak katanya bahasa-bahasa yang laras bahasa tu low class sangat. Bukan cara bahasa formal. Okay. Cuma nak katanya banyaklah benda-benda ni berlaku hanya kerana mimpi-mimpi yang tak jelas ni lah. Mimpi-mimpi yang tak sahih. Walaupun kita pasti para ulama
ada yang menerima mimpi, bahkan Nabi pun sendiri sebut tentang adanya mimpi-mimpi yang benar. Okay. Cuma nanti pada kali yang akan datang kita akan tengok dalil-dalil yang menunjukkan mimpi ni tak boleh dijadikan sebagai sumber perundangan, sumber untuk dibuat keputusan dalam perundangan, dan juga impak dia kepada masyarakat secara umumnya lah. Kita akan tengok pada kali yang akan datang, dan juga ulasan-ulasan para ulama tentang bab mimpi. Cuma nak sebutnya mimpi ni ialah satu benda yang sangat menjadi polemik. Satu kelompok nak betulkan dia punya pegangan, biasanya hujahnya akan pergi pada mimpi. Satu kelompok tak puas hati dengan orang, biasanya dia akan hujah dengan mimpi. Dan benda ni berlaku sudah berkurun lama. Kalau kita tengok pada zaman Imam Asy-Syafi'i lagi berlaku. Bila mana orang petikai satu orang perawi ni, walaupun perawi itu perawi yang thiqah, tapi hanya kerana mimpi. Mimpi tu kata perawi ni tak betul. Dan banyak lagi lah antara yang berlaku juga tempat-tempat kita ni ialah mimpi yang tersebar luas menunjukkan kedudukan kubur orang-orang tertentu. Ni saya sebut sikit. Sebut benda ni jadi kontroversi lah, tapi saya sebut je lah. Antara benda yang terhasil daripada mimpi yang tidak terjaga ni, yang tidak terurus dengan baik ni, ialah penetapan di manakah kedudukan sebenar kepala cucu Nabi Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Duk kat mana? Kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan orang percaya ianya berada di Kahirah, di Khan Al-Khalili tu, di satu tempat di Kahirah ni, Khan Al-Khalili. Khan Al-Khalili tu pasar, tepi tu ada satu masjid, nama dia Masjid Husain. Dia ada satu kotak, dalam kotak tu dikatakan dalam kubah dia bersambung dengan masjid. Dia tempat tu, saya pernah sampai situ, memang ramai orang pergi meratap situ, orang percaya. Ramai para ulama menafikan wujudnya kepala Husain di situ. Dalam masa yang sama, ada juga yang kata memang ada kat situ. Cuma kebanyakan mengikut pandangan yang tepat, ianya dimakamkan di Madinah juga. Dibawa kepala tu kembali semula ke Hijaz. Okay. Cuma nak katanya antara yang menyebabkan orang yakin kata kepala Sayyidina Husain tu ialah mimpi beberapa orang tokoh. Dan yang paling hebatnya lah mimpi satu orang tokoh ni peringkat awal dia tak percaya kata kepala Husain ada di situ. Kepala Sayyidina Husain ada di situ. Sehingga ada satu orang yang hebat di zaman yang sama, jumpa dia kata, kalau kamu tak percaya, mari duduk kawasan ni. Dia duduk sampai dia tertidur. Dalam tidur tu, dalam tidur tu dia mimpi ada orang tunjukkan pada Rasulullah, dan ada orang beritahu pada Rasulullah, ni orang ni tak percaya kepala Husain di sini. Maka Nabi kata, ya, kepala Husain di situ. Jadi dia yang peringkat awal menafi, jadi orang yang percaya pula. Okay. Cuma kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang boleh pergi ke Mesir, dia akan nampak suasana yang luar biasa di situ. Luar biasa di situ. Sebab tu dulu saya pernah cerita, ada sebahagian orang waktu nak exam, orang-orang tu ialah orang-orang Melayu kita lah. Dia akan pergi Masjid Husain ni, dia akan pergi studies tu. Sebab atas nama untuk ambil berkat daripada keberkatan cucu Nabi tu. Study dengan harapan, orang kata apa, kepala tu pick up sikit daripada study kat rumah. Study kat rumah tak berapa pick up, tak berapa nak melekat sangat dia punya ingatan tu. Jadi study dekat Masjid Husain, dekat Khan Al-Khalili. Ada yang buat kerja macam tu lah. Okay. Tak tahulah dia orang tu okey ke tidak exam dia orang, cuma ada yang buat macam tu. Saya tak pastilah benda tu. Dan orang kata apa, yang mendabik dada kata pernah buat tu tokoh-tokoh yang jadi penceramah dalam TV pun sekarang ni, yang kata pernah buat tu. Tak nak ceritalah nama dia siapa. Okay. Cuma nak katanya dia pernah mengaku dia buat. Okay. Cuma dia tak buat lah yang tulis dekat kertas tu, selit dekat kotak tu. Dia ada perbuatan tulis kat kertas, wahai Sayyidina Husain, bagilah kuih exam PAS tahun ni. Selit kertas tu. Orang buat dekat kotak Sayyidina Husain dengan dekat kubur Imam Syafi'i. Dua-dua tempat tu lah di Mesir tu. Okay. Ini semua benda-benda yang tak betul. Okay. Ziarah kubur okey. Nanti dia orang akan kata kita larang ziarah pula. Tak, ziarah kubur okey. Cuma buat benda tu je yang ada benda yang tak berapa jelas lah. Sebab kalau tengok orang-orang yang bukan Islam, dia orang study, dia orang tak ada kubur keramat pun, exam dia orang tinggi juga dia punya keputusan. Itu hanya bergantung kepada usaha lah.
Bergantung pada usaha. Dalam masa yang sama tawakal tu kena ada lah. Cuma nak katanya banyak benda keburukan lahir daripada mimpi. Termasuklah penetapan kitab-kitab yang karut marut hanya pada mimpi. Dalam buku ni dia ada bawa mimpi Ibnu Arabi, tokoh besar yang tulis kitab Fususul Hikam. Dia kata antara sebab Fususul Hikam tu betul sebab Nabi, dia pernah mimpi jumpa Nabi, Nabi bawa kitab tu, Nabi kata ini kitab yang bagus. Kitab yang bagus, kitab ni sebarkan pada orang. Sedangkan dalam kitab Fususul Hikam tu ada banyak karut-marut, antaranya fahaman wahdatul wujud dan juga fahaman ittihad dan hulul. Yang ada satu orang dok tahan, doktor PhD yang dok tahan, yang dia JK fatwa negeri tertentu, yang datang ke Perlis baru ni. Dia bertahan juga kitab tu. Walaupun dia mengaku dia baca tak habis, tapi dia bertahan. Itu yang ajaib, baca tak habis tapi bertahan juga. Walaupun telah dibungkam oleh satu orang tokoh besar lah. Nak katanya dia datang pada tu. Termasuklah kasidah-kasidah tertentu yang terkenal ialah kasidah Imam Al-Busiri. Kasidah Imam Busiri ni terkenal. Dan kalau kita baca kan Imam Busiri tu, sebab apa kasidah dia tu famous? Sebab datang daripada cerita mimpi Nabi yang masyhur kan. Sebab dia tulis dalam cerita Imam Busiri ni dia lumpuh separuh. Waktu dia tulis kasidah Busiri tu, Maula ya salli wa sallim daiman abada. Sampai situ dia terlekat nak sambung apa? Dia tertidur, Nabi pun suruh dia sambung. Ala habibika khairi khalqi kullihimi. Sambung bagi habis. Itu. Sebab tu kalau tengok kasidah Busiri ni disyarah oleh ramai orang sehingga sebahagian pengkaji kata syarah kasidah Busiri lagi banyak pada syarah Sahih Bukhari lagi. Walaupun dia tak betul. Dia ada something lah, ada benda-benda yang hulu melampau lah tu. Cuma antara sebabnya dia kata, sebab apa kasidah ni ada berkat? Sebab Nabi sambung bagi perhabis kasidah tu. Dia tulis Maula ya salli wa sallim daiman abada, dia start tak ada idea nak sambung. Dia tidur, dalam tidur tu Nabi datang, Nabi selimut dia dengan kain warna hijau. Burdah warna hijau. Dekat kawasan yang dia kena stroke tu, dia kena stroke. Okay. Lalu Nabi kata sempurnakan kasidah tu ala habibika khairi khalqi kullihimi. Perhabis. Dia bangun, dia terkejut, dia pun sambung. Dia sambung, dia pun rasa nak mandi. Dia terlupa, stroke dia dah hilang. Dia bangun, mandi apa semua, dia keluar rumah, baru dia perasan stroke dia dah hilang. Lepas pada dia keluar rumah, ada satu suara kata, wahai imam, berikan kepada aku kasidah yang telah Nabi akui semalam. Suara tu tak tahu pada mana, tiba-tiba orang pun tahu kasidah dia famous dah. Itulah cerita dia. Menarik jugalah cerita dia. Orang dengar terkejut, sakan sandar dekat dinding dengar cerita macam tu. Okay. Cuma nak kata cerita itulah yang menjadi dalil untuk gagahkan. Cuma nak katanya kasidah Busiri ni antara kasidah yang disyarahkan oleh macam-macam orang lah. Kebanyakannya tokoh-tokoh sufi yang syarahkan. Saya tak katalah dalam tu semua tak betul. Ada part-part yang ada unsur melampau sikit, dan ada part-part yang memang okey, tak ada apa isu pun dalam tu. Okey. Cuma nak katanya itu ialah benda-benda yang datang dari Nabi. Termasuklah memuliakan kitab Ihya Ulumuddin ni. Cuma kita akan tengok pada kali akan datang lah. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.